Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 33 yang akan tayang malam ini. Semua benda kat mata you salah. Sekarang ni you je yang betul, macam tu. Lepas tu Ketegangan yang samar menyelubungi sebuah bilik kerja yang dibatasi oleh dinding-dinding kaca dengan langsir bidai mendatar. Cahaya matahari pagi yang menembusi celah-celah bidai memantulkan sinarnya pada sebuah lampu meja klasik berwarna hijau di sudut meja kayu yang besar. Di sebalik meja tersebut, Carl yang mengenakan sut hitam formal dan kemeja biru muda kelihatan begitu fokus menatap skrin komputer ribanya dengan wajah dingin dan penuh wibawa. Kesunyian itu terganggu apabila Yasmin melangkah masuk ke dalam bilik tersebut. Dengan senyuman nipis yang dipaksa, dia menghampiri meja kerja Carl dan cuba mengemukakan satu cadangan mengenai keperluan mendesak untuk mengisi jawatan pembantu peribadi baharu di syarikat itu. Carl menghentikan ketukan jarinya di atas papan kekunci, menarik nafas pendek, lalu mendongak memandang Yasmin dengan renungan tajam. Tanpa sedikit pun keraguan, dia terus menunjukkan penolakannya, menegaskan bahawa jawatan pembantu peribadi itu masih mutlak milik Sofia. Namun begitu, Yasmin tidak terus berundur. Dengan senyuman sinis yang provokatif, dia memberi bayangan bahawa Sofia sebenarnya telah disingkirkan daripada jawatannya. Mendengar perkara itu, wajah Carl serta-merta menegang dengan rahang yang mengeras menahan kemarahan kerana dia tahu benar siapa dalang di sebalik tindakan sewenang-wenangnya itu. Carl kemudian memberikan amaran yang sangat tegas agar Harlina tidak bertindak sesuka hati terhadap Sofia. Namun Yasmin membalas dengan sikap tidak peduli, mengingatkan Carl tentang hakikat bahawa kuasa mutlak di syarikat tersebut kini berada di tangan Harlina. Menurutnya, kuasa itu memberikan Harlina hak penuh untuk menyingkirkan sesiapa sahaja yang tidak diingininya, termasuk Sofia. Carl kembali menyandarkan tubuhnya pada kerusi kerja dengan kedua-dua tangan bersilang di atas meja, lalu menghadiahkan satu pandangan yang tajam, seolah-olah sedang menyoal siasat. Yasmin sempat terpaku seketika, namun dia segera membalas dengan bahasa tubuh yang defensif sambil membangkitkan isu ketiadaan nama Sofia dalam surat wasiat yang menyebabkan kedudukan Sofia semakin lemah. Menyedari bahawa Carl masih tidak berganjak dengan renungan sedingin ais itu, Yasmin akhirnya mengalah. Dengan helaan nafas panjang yang syarat dengan rasa geram, dia bangun dari kerusinya, berpaling dan melangkah keluar, meninggalkan bilik tersebut. Pintu kayu itu tertutup perlahan, meninggalkan Carl dalam kesunyian yang kini dipenuhi kabus kebimbangan dan kemarahan yang terpendam. Di bahagian lain bangunan pejabat itu, tepatnya di dalam bilik pengarah, satu konflik rumah tangga dan profesional yang jauh lebih besar sedang meletus. Harlina yang tampil anggun dengan blazer kelabu formal dan rantai mutiara memandang suaminya, Haris, dengan mata yang dipenuhi syakwa sangka. Kecurigaan yang mendalam jelas terpancar pada wajahnya ketika dia mula menyoal Haris mengenai satu pertemuan rahsia dengan Sofia yang dipercayai berlaku pada malam sebelumnya. Haris yang sudah terlalu letih dengan rentetan tuduhan tidak berasas cuba mempertahankan sisa kesabarannya. Dia memalingkan wajah ke arah tingkap seketika sebelum kembali memandang Harlina untuk menafikan tuduhan itu dengan tegas. Namun Harlina yang sudah dikuasai emosi enggan mempercayai apa-apa penjelasan. Dia menghentak meja dengan tapak tangannya sehingga dokumen-dokumen di atas meja beralih dan berselerak sambil melontarkan tuduhan bahawa Haris sedang berbohong dengan wajah yang memerah. Jeritan dan hentakan itu akhirnya meruntuhkan benteng emosi Haris. Dia mencondongkan tubuh ke hadapan, lalu memandang Harlina dengan kemarahan yang meluap-luap demi meyakinkan istrinya bahawa pertemuan tersebut tidak pernah berlaku sama sekali. Harlina terdiam seketika, menyandarkan tubuhnya dengan mata yang mula berkaca-kaca, menahan rasa ego. Dia melemparkan senyuman sinis yang seolah-olah memberi isyarat bahawa Haris hanya mencari alasan untuk mengalah kerana berada di pihak yang bersalah. Haris menarik nafas panjang, mengusap wajahnya dan menyisir rambut ke belakang dengan jari-jarinya sebagai tanda keputusasaan yang mendalam. Dengan sisa tenaga yang ada, dia meluahkan rasa kecewa yang amat besar kerana merasakan setiap tindakannya sentiasa dianggap salah di mata Harlina. Dia juga berasa muak kerana setiap masalah dalam hubungan mereka sentiasa dikaitkan dengan Sofia.
Akhirnya Haris menundukkan kepala dengan lesu di meja kerjanya, membiarkan kesunyian yang kaku kembali menguasai ruang itu di antara ego mereka yang sama-sama terluka. Sementara intrik kuasa membakar suasana pejabat REE Empire, satu situasi yang sunyi dan penuh rahasia pula sedang berlangsung di sebuah bilik tidur pinggir bandar yang suram. Di atas katil yang hanya diterangi lampu tidur kekuningan, sepasang bayi milik Sofia dan Harlina kelihatan, sedang lena dibuai mimpi dalam balutan selimut putih dan biru bercorak kartun. Sofia berdiri di sisi katil dengan wajah pucat dan penuh kebimbangan. Berdekatan dengannya, Carl berdiri teguh dengan kemeja T hitam polos. Setelah memberi isyarat bahwa dia akan menunggu di ruang tamu, Sofia melangkah keluar dan menutup pintu dengan perlahan. Kini Carl tinggal bersendirian di dalam bilik yang sunyi itu. Dia berdiri kaku memandang kedua-dua bayi yang sedang tidur nyenyak dengan pandangan tajam yang penuh misteri. Perlahan-lahan dia meraba poket seluar jeansnya, lalu mengeluarkan sebuah beg plastik lutsinar kecil yang mengandungi kit ujian swab steril. Dengan pergerakan yang amat berhati-hati agar tidak menghasilkan walau sedikit bunyi, Carl membongkokkan tubuhnya di atas katil. Dengan tangan yang sangat stabil di bawah kilauan jam tangan peraknya, dia mengarahkan hujung kapas steril ke dalam mulut bayi pertama untuk menyapu bahagian dalam pipinya dan mengambil sampel DNA dengan begitu lembut. Bayi itu sempat menggeliat sedikit, membuatkan Carl menahan nafas seketika sebelum bayi tersebut kembali tenang dalam tidurnya. Setelah sampel pertama berjaya disimpan semula ke dalam plastik pelindung, Carl mengalihkan perhatiannya kepada bayi kedua yang memakai topi belang-belang biru. Dia mengulangi proses yang sama dengan penuh ketelitian, memastikan sampel kedua diperoleh tanpa sebarang pencemaran. Setelah kedua-dua sampel DNA itu selamat berada dalam genggamannya, Carl kembali menegakkan tubuh. Dia memandang plastik kecil tersebut dengan renungan yang dipenuhi kesunyian dingin, menyimpan rapat sebuah rahasia besar, dan kebenaran yang tidak lama lagi bakal terungkai melalui keputusan makmal itu.